Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan saya akan membahaskan tentang salah faham kebebasan merokok. Kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Fahim Irfan, Muhammad Izzuddin dan juga Ahmad Nur Alimi. Kami dari kelas DEC 5A. Carta alur. Jadi, kami telah sediakan carta alur untuk menjelaskan lagi kandungan yang bakal kami bahaskan. Kita bakal melihat pada 10 kandungan mengenai salah faham kebebasan merokok secara teliti. Bermula dengan pengenalan, terus ke definisi tajuk, ke pandangan, lanjut ke latar belakang. Kami juga akan tekankan faktor, kesan, langkah dan cabaran mengenai salah faham kebebasan merokok. Untuk mengukuhkan lagi, kami menyediakan contoh kes dan kesimpulan untuk isu ini. Pengenalan salah faham kebebasan merokok. Rokok ialah suatu bahan yang tidak asing lagi di dalam dunia dan kebebasan hak merokok sering disalaherti oleh segelintir golongan masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Kebebasan merokok ini bukan bermaksud bahawa individu berhak merokok di mana-mana kawasan sama ada tertutup maupun kawasan terbuka seperti taman rekreasi. Seterusnya, merokok berpotensi besar memberi kesan yang sangat negatif kepada kesihatan tempoh panjang pada diri dan orang sekeliling apabila perokok pasif ini menghirup asap perokok. Merokok di tempat awam juga disalaherti apabila perkataan bebas itu sendiri memberi maksud yang terlalu umum kepada masyarakat. Ramai golongan yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan dengan maksud kebebasan merokok. Hal ini merupakan satu kekhilafan yang tidak sepatutnya berlaku kerana ia masih berkait di dalam fikiran waras seseorang. Definisi tajuk. Dalam perbahasan bagi topik salah faham kebebasan merokok, terdapat beberapa perkataan yang harus diterangkan dengan lebih mendalam supaya lebih mudah difahami dan ditafsir oleh pembaca. Perkataan tersebut juga merupakan antara perkataan yang penting dalam topik pembahasan ini. Pertama, salah faham. Salah faham membawa maksud tidak mengerti hal atau silap mengerti yang sebenarnya. Apabila berlaku perkara sedemikian, pelbagai tuduhan, tomahan dan anggapan salah dibuat terhadap sesuatu perkara yang menggambarkan kesalahfahaman masyarakat Islam. Semua ini berlaku kerana kekeliruan kepada sesuatu perkara itu sendiri. Kebebasan. Kebebasan secara amnya difahami sebagai satu istilah yang menekankan kebolehan seseorang individu untuk bertindak mengikut kehendaknya sendiri. Seseorang yang berpegang kepada fahaman individu maupun liberal menerima kebebasan sebagai sukarela. Dan akhir sekali, merokok. Merokok secara dasarnya diambil dari perkataan rokok. Rokok ialah tembakau yang dibalut berbentuk silinder sama ada daripada kertas maupun daripada pelbagai jenis daun. Merokok ialah aktiviti seseorang menggunakan sebatang rokok. Kesimpulannya, ternyata sebilangan besar masyarakat maupun individu masih memandang keliru isu kebebasan merokok di tempat awam. Maruah diri dan keluarga perlu difikirkan kerana tingkah laku kita pasti mencerminkan akhlak kita di dalam sesebuah komuniti. Hal ini kerana sebarang kelakuan yang melanggar undang-undang seperti merokok di tempat awam pasti dikaitkan dengan kurangnya pengetahuan individu pada ajaran agama, rokok dan kebebasan merokok. Pertama, merokok merupakan akhlak yang buruk di sisi Islam. Tanpa sebarang keraguan, merokok merupakan akhlak yang buruk di sisi Islam. Pengharaman rokok itu juga selaras dengan perintah Allah SWT di dalam kitab suci Al-Quran. Masyarakat terus mengamalkan akhlak buruk merokok dan pembaziran pasti berlaku apabila rokok dibeli atas sebab-sebab yang tidak boleh diterima akal dan boleh dikira sebagai kerja sia-sia.
Masyarakat juga didapati terus merokok walaupun sedar akan bahaya dan risiko jangka panjangnya terhadap diri sendiri serta orang sekeliling. Atas dasar terbabit, Islam dengan tegasnya menyatakan merokok itu salah satu akhlak yang buruk yang dijatuhkan dosa sekiranya seorang Muslim melakukannya. Yang kedua, salah faham hukum haram rokok. Pada zaman dahulu, rokok dikelaskan dengan hukum harus kerana rokok dianggap tidak memudaratkan. Tujuan orang terdahulu terdedah dengan pengambilan rokok ini hanya untuk memberi tenaga tambahan dalam mengerjakan sesuatu, bukan bertujuan untuk bersukaria. Rokok yang dijual di kedai-kedai pada hari ini mengandungi bahan-bahan kimia berbahaya. Kebebasan merokok telah terpupuk dari usia muda dan boleh mendatangkan pelbagai mudarat apabila rokok dijadikan sebagai gateway kepada dadah yang lebih berbahaya. Oleh kerana itu, rokok diharamkan hukumnya kerana dikhawatiri sangat memudaratkan. Seterusnya, kita akan melangkah ke latar belakang kebebasan merokok. Isu rokok dan salah faham kebebasan merokok merupakan satu isu yang telah lama dibahaskan di kalangan masyarakat. Malangnya, isu ini masih dipandang remeh oleh sesetengah pihak kerana ia dianggap biasa. Isi pertama bagi latar belakang kebebasan merokok merupakan permulaan pengharaman rokok. Pengharaman rokok sebenarnya bermula oleh sebab kewujudan awal rokok itu sendiri. Rokok pertama kalinya diperkenalkan daripada suku bangsa Indian di Amerika. Bangsa Indian merokok untuk keperluan ritual, manakala bangsa Eropah pula merokok hanya untuk kesenangan semata-mata. Merokok mendatangkan kemudaratan kepada orang di sekeliling, serta sikap merokok itu sendiri yang menjurus kepada proses pembaziran wang, masa dan tenaga. Seterusnya, dari segi penguatkuasaan undang-undang terhadap kebebasan merokok, wujudnya undang-undang terhadap kebebasan merokok bermula daripada tabiat buruk yang dibawa oleh perokok yang menganggap rokok sebagai hak individu. Walau bagaimanapun, terdapat juga denda yang telah ditetapkan terhadap pelanggaran undang-undang berkait dengan kebebasan merokok. Pelbagai jenis inisiatif dijalankan bagi memerangi gejala merokok, terutamanya di kawasan-kawasan awam. Wujudnya Hari Tanpa Tembakau sedunia yang disambut pada 31 Mei setiap tahun bagi mengelakkan salah faham kebebasan merokok. Sekarang kita akan ke isi yang seterusnya, iaitu faktor salah faham kebebasan merokok. Rokok merupakan produk tembakau yang telah lama wujud di rantau negara ini. Oleh yang demikian, kebanyakan perokok berpendapat ia merupakan isu remeh lalu menghiraukannya. Justru wujudlah mereka yang bebas merokok tanpa memikirkan akibat daripada perbuatan mereka. Antara faktor utamanya ialah berfikiran bahawa tiada had kawasan merokok. Perokok berfikiran bahawa tiada had kawasan merokok yang wujud oleh kerana lokasi penjualan rokok berada di mana-mana sahaja. Sebagai contoh, di kedai makan dan penjaja. Justru ramai perokok berpendapat bahawa jika rokok dijual di kawasan tersebut, maka mereka boleh merokok di kawasan berhampiran. Lalu ideologi ini dipraktikkan oleh mereka di semua kawasan di mana rokok dijual merupakan kawasan bebas untuk merokok. Seterusnya, faktor salah faham kebebasan merokok yang dapat disimpulkan ialah golongan tua sebagai kayu ukur. Kebanyakan perokok yang bebas merokok di serata tempat wujud oleh kerana golongan lebih tua yang tidak prihatin. Orang yang lebih tua merupakan contoh tauladan bagi mereka yang muda. Tambahan pula, mereka yang di usia setahun jagung ini sering mencontohi orang di sekeliling mereka. Maka perbuatan mereka akan berlandaskan apa yang dinormalisasi pada pemerhatian mereka. Justru wujudlah generasi baru di mana mereka yang bebas merokok di merata tempat. Di samping itu, kurang faham undang-undang juga merupakan faktor bagi salah faham kebebasan merokok. Undang-undang berkaitan dengan kawasan bebas merokok masih lagi kabur di mata dan pemikiran masyarakat. Ini berkemungkinan berlaku oleh kerana kurangnya penekanan tentang peraturan merokok di khalayak ramai. Kes saman atau denda berkaitan kesalahan merokok juga masih jarang dipraktikkan dan tidak ditekankan oleh pihak berkuasa dan kerajaan. Kemudian kita beralih pula pada kesan salah faham kebebasan merokok. Isu merokok seringkali diabaikan oleh kebanyakan perokok. Kebanyakannya tidak mengambil berat akan kawasan larangan merokok. Terdapat perokok yang tidak bertanggungjawab mengabaikan notis larangan. Perbuatan perokok ini akan menyebabkan kewujudan perokok pasif, mengundang pergaduhan dan salah di sisi undang-undang. Kesan pertama bagi salah faham kebebasan merokok ialah melanggar undang-undang. Perokok tidak mempunyai kebebasan untuk merokok di kawasan tertentu oleh kerana wujudnya undang-undang yang perlu mereka patuh. Walau bagaimanapun, ramai perokok yang merokok di khalayak ramai tanpa menghiraukan kawasan dan orang yang berada di sekeliling mereka. Hal ini tercetus apabila mereka tidak peka akan peraturan yang telah dijalankan oleh pihak berkuasa. Selain itu, salah faham kebebasan merokok memicu kesan buruk seperti kewujudan perokok pasif. Di samping melanggar undang-undang, antara kesan kebebasan merokok ialah wujudnya perokok pasif.
Kadar peningkatan perokok pasif meningkat dengan drastik apabila kebanyakan individu yang merokok selalunya tidak menitik beratkan kesan yang akan diterima oleh orang di sekeliling mereka. Perokok bukan sahaja membahayakan nyawa mereka sendiri, malahan akan menyebabkan orang di sekeliling mereka mendapat kesan yang berbahaya. Malahan perokok pasif sebenarnya akan menerima kesan yang lebih teruk berbanding perokok aktif itu sendiri. Akhir sekali, salah faham kebebasan merokok berpotensi memberi kesan negatif seperti menimbulkan pergaduhan. Tidak dinafikan perokok banyak menimbulkan pergaduhan yang memarakkan lagi kemarahan masyarakat sekeliling apabila perokok mengabaikan peraturan kawalan kawasan bebas merokok. Perkara ini justru memberi rasa ketidakselesaan kepada orang sekeliling yang tidak merokok. Lebih mengecewakan lagi, perokok bahkan bertindak agresif apabila mereka ditegur oleh orang ramai. Mereka bahkan mencabar atau menimbulkan pergaduhan. Perbuatan sebegini mencetuskan kerisauan masyarakat kerana ia berpotensi menjadi contoh buruk untuk generasi baharu. Seterusnya, saya akan sambung semula dengan langkah mengatasi salah faham kebebasan merokok. Pertama sekali, sangatlah penting untuk seorang individu itu untuk menuntut ilmu bagi mengelakkan binasa terhadap diri sendiri. Apabila seorang itu berilmu, mereka akan sedar akan bahawa amalan merokok akan membawa kemudaratan berbanding kebaikan. Di samping itu, beliau perlulah mendalami ilmu berkaitan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Islam tentang berkaitan rokok. Seterusnya, warga yang lebih tua perlulah memainkan peranan mendidik generasi baru dan tidak menunjukkan reaksi negatif kepada kanak-kanak. Ini kerana generasi baru mudah terpengaruh dengan perbuatan yang berlaku di sekeliling mereka. Selanjutnya, warga yang lebih tua perlulah memantau dan membantu generasi baru memilih rakan mereka. Di samping itu, agensi-agensi yang bertanggungjawab bolehlah melakukan kempen kesedaran bagi meningkatkan ilmu pengetahuan tentang rokok pada masyarakat. Secara tidak langsung, ia mampu mengurangkan tabiat merokok secara terbuka. Cabaran mengatasi kesalahfahaman kebebasan merokok. Semasa dalam kajian kami mendapati beberapa cabaran. Pertama sekali ialah sikap individu yang tidak takut akan dosa dan azab. Tambahan pula, segelintir perokok mengambil tindakan seperti mempromosikan lagi rokok kepada orang ramai. Cabaran seterusnya ialah mentaliti di mana merokok itu ialah hak asasi individu, di mana alasan mereka untuk merokok ialah ia tidak memberikan kesan kepada orang lain tetapi hanya diri mereka. Di samping itu, mereka tidak mengenakan langsung reaksi dan kesan yang akan berlaku terhadap orang sekeliling mereka. Selain itu, ia juga berlaku oleh kerana peranan media massa yang tidak kukuh. Hal ini kerana media massa yang tidak banyak memainkan peranan dalam menyebarkan maklumat berkaitan rokok, pihak media massa juga tidak mengeluarkan kesan atau padah rokok kepada masyarakat. Contoh kes pertama ialah isu perokok marah apabila ditegur, di mana seorang perokok yang berada di sebuah restoran telah ditegur oleh seorang pelanggan lain. Walau bagaimanapun, apabila ditegur, perokok itu tidak mengedarkan teguran, sebaliknya mencabar semula untuk membuat laporan polis. Kes kedua pula ialah isu pelanggan yang merokok di premis makanan. Dalam sebuah operasi yang dilakukan oleh pihak bertanggungjawab, mereka telah menangkap sebanyak 15 individu yang membuat kesalahan berkaitan rokok daripada 25 premis makanan. Kesimpulan, daripada kajian ini, kami membuat kesimpulan agar isu berkaitan rokok diketengahkan bagi membuat masyarakat lebih sedar akan masalah yang serius ini. Pihak yang bertanggungjawab bolehlah mencari dan menjalankan inisiatif yang lebih berkesan agar konsep dan maksud kebebasan merokok itu lebih jelas di mata masyarakat. Masyarakat juga perlulah berubah dan memberi sambutan bagi menangani isu ini. Hal ini kerana kebanyakan masyarakat yang tidak merokok juga tidak mengambil kisah akan isu berkaitan rokok. Oleh itu, marilah kita bersama mengubah cara berfikiran kita dan perokok untuk masa depan yang lebih indah. Akhir kata, kami sekumpulan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Syed Amir yang telah banyak membantu dalam menyiapkan kisah ini. Sekian terima kasih, itu sahaja daripada kami.